Okey, seterusnya kita tengok kontrak account deposit semasa dan simpanan. Okey, so biasanya kalau tu kita akan gunakan wadiah, kontrak wadiah iaitu janji menyimpan. So wadiah adalah ini biasa kalau buka akaun memang wadiah lah kan. Dan sekejap lagi. Okey, so wadiah adalah sebuah perjanjian antara pelanggan dan institusi kewangan bagi menyimpan dan menjamin keselamatan wang atau aset yang disimpan oleh pelanggan. Okey, so duit itu dipegang atau disimpan oleh institusi kewangan iaitu bank sebagai satu amanah. Okey, so bila kita dalam konsepnya bila bank tolong pegang kan. So technically, ni secara general lah, technically bank tak perlu bagi apa-apa manfaat pun kepada penyimpan, iaitu kita pelanggan. Instead, kita yang patut bayar bank sebab tolong pegang duit kita. Okey, itu in general lah. Okey, so wadiah ada dua jenis. Satu wadiah yad dhamanah, satu lagi wadiah yad amanah. Okey, so wadiah yad dhamanah ialah wadiah di mana si penerima penyimpanan dapat memanfaatkan barang simpanan tersebut dengan izin pemiliknya. Okey, dan menjamin untuk mengembalikan simpanan tersebut pada setiap saat si pemilik mengkehendakinya. Maksud simpelnya, kita letak duit dekat bank, bank boleh guna duit kita untuk apa-apa dia nak buat, nak invest ke, nak bagi siapa-siapa ke, tak ada masalah. Tapi bila masa kita nak pakai duit tu, dia kena bagi. Okey, itu maksud wadiah yad dhamanah. Okey, dan kontrak wadiah yad dhamanah ini yang dipakai di tabung haji kan. Tengok balik dalam kontrak tabung haji, kalau tak silap saya guna wadiah yad dhamanah. Okey, satu lagi wadiah yad amanah. Okey, so wadiah di mana penerima simpanan tak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi kepada barang simpanan selama bukan akibat dari kelalaian atau kesyubahan daripada penerima simpanan dalam memelihara simpanan tersebut. Okey, so kalau kita tengok dalam konteks ni, lagi selamatnya wadiah yad dhamanah lah sebab ada jaminan kan. Tapi cumanya di Malaysia ni macam saya dah cakap itu, kita ada PIDM kan. So antara pembiayaan yang disediakan akaun deposit semasa, akaun deposit simpanan. Okey, so modus operandi dia simple, MO dia simple. Pendeposit pergi duit kat bank dan ada keizinan untuk gunakan dana tersebut. Okey, dan bila masa pendeposit iaitu pelanggan nak duit tu, bank kena bagi. Okey, so dan biasanya bank akan beri hibah kan. Okey, seterusnya Qardul Hasan. Qardul Hasan, yang ni pun semua mesti dah familiar lah kot. Qardul Hasan ni maknanya kita bagi duit tanpa mengharapkan apa-apa balasan kan. Tapi di dalam konteks bank dan financial institution, nama Qardul Hasan ni. Tapi pembiayaan yang melalui Qardul Hasan saya tak pasti, saya rasa tak ada kan. Okey, so qard adalah kontrak hutang antara pemberi dan peminjam. Okay. So maksudnya pemberi pinjam akan memberi pinjaman wang kepada peminjam atas dasar ihsan. Maksudnya tiada faedah. Okey. So peminjam dia boleh bayar lebih daripada apa yang pinjam sebagai tanda penghargaan. Namun tak ada perjanjian yang mengikat peminjam daripada berbuat demikian. Okey. So bank digunakan ini, dia boleh gunakan qard untuk akaun deposit semasa atau akaun deposit simpanan. Maksudnya dalam konteks ini kita iaitu pelanggan bagi pinjam duit kat bank secara qard kan. So kalau bank nak bayar lebih kemudian bayarlah kan. Tapi bank bagi pinjam kepada pelanggan gunakan kontrak Qardul Hasan, saya tak pasti tapi saya rasa tak ada. Okey. So MO dia pun simple je, bagi duit yang dianggap sebagai pinjaman. Tapi bank beri jaminan akan kembalikan deposit pelanggan bila-bila yang dikehendaki pelanggan. Again, bank boleh bayar lebih. Bayar lebih tu kita anggap sebagai hibah. Okey, seterusnya akaun deposit tetap. Okey, so akaun deposit tetap atau fixed deposit, biasanya dalam Islamic banks kita akan gunakan tawarruk. Tawarruk apa yang digunakan? Biasanya komoditi murabahah atau bahasa Melayu dia murabahah komoditi lah. Tapi biasa kalau kita sebut dengan orang, kita akan sebut komoditi murabahah. Okey, so apa itu tawarruk? Tawarruk merujuk pada transaksi jual beli komoditi atau aset berasaskan pembayaran tangguh secara murabahah.
Okey, iaitu harga kos aset tambah dengan margin keuntungan. Okey, maknanya kata harga kos komoditi, biasanya kita guna palm oil So, katalah kita beli 100,000 kos. So, kita tambahlah margin keuntungan 10% katakan. So, 110,000. Okey. So, itu murabahah ataupun boleh jadi juga musawamah. Okey, musawamah jual beli yang tidak mendedahkan harga kos aset dan margin keuntungan. Okey. So, murabahah dia bagi tahu, musawamah tak bagi tahu. Okey. So, ia adalah daripada penjual kepada pembeli dan kemudiannya komoditi atau aset tersebut akan dijual secara tunai kepada pihak ketiga. Okey. Ini maknanya ada few parties yang terlibat. Okey. Tujuannya apa? Tujuannya untuk dapatkan tunai. Okey. So, dikenali sebagai komoditi murabahah. Konsep ini diguna pakai dalam struktur produk deposit tetap, pembiayaan, pengurusan aset, tanggungan risiko, pembiayaan peribadi, pembiayaan rumah, kemudian kad kredit. Kat Malaysia ni banyak guna tawarruk lah dalam kontrak. Again, ada isu dia, tak menafikan ada banyak isunya. Tapi isu-isu syariah tu bincang lain lah. Kan panjang pula ceritanya. Okay. So, konsep murabahah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan harga pokok pembelian dan tambahan keuntungan yang ditetapkan dalam bentuk harga jual. Okey. Komoditi murabahah dia melibatkan komoditi. Okey, iaitu aset. Iaitu dan melibatkan broker lah. Okey. Dan dalam Malaysia ni biasanya kita gunakan komoditi palm oil lah. Kan? Kelapa sawit. So, dan banyak digunakan di Bursa Suku Sila. Apa pula tu? Nanti try Google lah. Suku Sila. Di bawah Bursa Malaysia. Okay. So, MO dia complicated sikit je, tak complicated sangat pun. Okay. So, katalah pelanggan ingin menyertai akaun deposit tetap atas kontrak tawarruk atau murabahah komoditi dengan tunai. Contohnya, dalam kes ni dia bagi 30,000. Okay. So, pelanggan bagi duit pada bank. So, bank akan beli komoditi itu daripada broker A secara tunai. Contohnya, dia bayar 30,000. Okey. Tapi bank sebagai ejen, okey, dia akan jual pula komoditi tersebut kepada broker yang lain. Contohnya broker B dengan 30,000 tambah keuntungan. Okey. Dan apabila cukup tempoh matang, bank akan serahkan kepada pelanggan 30,000 tambah keuntungan, dan bank sendiri akan ambil keuntungan dia lah. Kan? So, katalah keuntungan itu 5% contohnya. Bank mungkin akan ambil 1% dan bagi 4% kepada pelanggan. Atau bank ambil 2%, bagi 3% kepada pelanggan. Contoh dia macam tu lah. Tujuannya apa? Dalam kes ni, untuk dapatkan tunai. Sebab kalau katalah nak membezakan Islamic dengan konvensional. Okey, dalam konvensional pelanggan letakkan duit je 30,000 dekat bank, fixed deposit katalah 5% dalam masa setahun. Okey, so macam tu, fix kan. Maknanya buat duit atas duit. Okey, tapi yang membezakan Islamic bank adalah dia ada transaksi. So dalam kes ni pelanggan bagi 30,000, okey, bank akan gunakan duit itu untuk beli satu komoditi dan lepas beli dia jual pula, dan keuntungan itulah yang diberi kepada pelanggan. Tapi benda itu memang dah in a way nampak fix juga kan, sebab tadi memang rate dia akan sama je macam konvensional kata 5%, Islamic bank pun akan guna kadar keuntungan yang sama 5%. Sebab again macam kita cakap hari tu, Malaysia adalah dual banking system. Kalau ada perbezaan in term of rate atau kadar, katalah bank Islam bagi 4%, bank konvensional bagi 3%. So, orang akan go kepada bank Islam. Dan ini akan menyebabkan banyak sangat liquidity, ada potensi arbitrage. Macam mana saya nak cakap arbitrage? Arbitrage itu adalah untuk mengambil keuntungan daripada sesuatu untuk menyamaratakan. Bahasa mudahnya. Okey. Katalah harga Coca-Cola. Harga setin Coca-Cola di Dungun adalah RM2 satu tin.
dan harga Coca-Cola di Kuala Lumpur adalah RM1 satu tin. Okay, assuming there is no transaction cost, there's no transportation cost, there's no whatever cost. Okay, what will happen, apa yang akan berlaku adalah orang akan ambil air tin di Kuala Lumpur yang berharga RM1, dia akan beli yang berharga RM1 tu dan jual di Dungun. Yang tadi harga RM2 kan, so dia boleh jual RM1.9. Okay, confirm laku. Okay, so apa yang akan berlaku, harga Coke di Dungun akan turun, yang orang jual RM2 pun akan turun kepada RM1.9. Tapi disebabkan permintaan meningkat di KL kan, sebab bawa ke Dungun kan, so harga Coke di KL pun akan naik RM1.10. Okay, tapi still ada banyak lagi keuntungan tu, margin dia ada 80 sen lagi. Okay, so apa akan berlaku, orang bawa lagi RM1.10, bawa ke Dungun, harga sekarang dah jadi RM1.8 katakan. So, dan again kat KL dah naik harga dia jadi RM1.2 sebab banyak permintaan. Lepas tu RM1.2 naik pula jadi RM1.3, di Dungun pula jadi RM1.7. Akhirnya dia akan sampai RM1.5 sebab dia nak equalize, dia akan cari point of normalization kan. Harapnya faham lah apa tu erti arbitrage secara mudah kan. Itu konsep secara mudah lah. Okay.